Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung lagi bacaan kitab Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah. Kitab Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Rasul Al-Bazanji rahimahullahu ta'ala, muka surat 38. Nanti tulis sambungan bacaan kitab Al-Isya'ah muka surat 38. Muka surat 38 dekat situ. Okey, siri 3 lah, siri 3. Okey, baik. Kita semalam kita baca yang muka surat 37 tu, iaitu saya ambil sedikit muka surat 37 semalam. Wa annal jinna nahat ala Umar radhiyallahu anhu qabla an yamuta bi thalathin. Mana 3 hari sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, jin telah menangisi pemergian beliau. Faqalat aba'da qatilin bil madinati azlamat lahu al-ardu tahtazzu al-idahu bi aswaqi jazallahu khairan min imamin wa barakat yadullahi fi dhaka al-adim al-mumazzaqi faman yas'a aw yarkab janahi na'amatin liyudrika ma qaddamta bil amsi yusbaqi qadaita umuran thumma ghadarta ba'daha bawa'iqa fi akmamiha lam tuftaqi wama kuntu akhsha an yakuna mamatu bikaffai sabanta azraqil aini mutriqi. Jadi syair tu semalam telah saya terjemahkan, kemudian kita sambung muka surat 38. Tambihun itu ini satu peringatan. Al-idatu atau al-idahu bikasril ainil muhmalati waddadil mu'jamah jam'u idahatin ka'inabatin wa idahin ka'inabin wa idahin ka'inabin. Jadi al-idah ni iaitu dengan dibaca dikasrahkan ain yang tidak bertitik, dan dengan menggunakan huruf dad yang bertitik satu. Al-idah ialah jamak kepada idahah, jamak kepada idahah, sama seperti wazan inabah, dan juga idah, dan sama juga seperti idah, iaitu wazan dia inab, wazan dia inab. Jadi idahah tu kalau satu pokok tu lah, satu pokok tu, jadi dipanggil idahah. Macam inabah, satu pokok anggur. Kalau pokok anggur secara umum dipanggil idah. Kalau pokok yang berduri di padang pasir dipanggil idah. Sama wazan macam inab. Jadi inab iaitu pokok anggur secara umum. Wa huwa kal idahati bil kasri a'zamu syajari awil khamti au kullu dhati syaukin au ma'aduma minha wa tala. Jadi idah ni sama seperti idahah, iaitu dibaca dengan kasrahkan ain, iaitu pokok yang paling besar ataupun pokok berduri yang paling besar. Khamt ni maksudnya pokok berduri yang paling besar, ataupun mana-mana pokok yang berduri. Kullu dhati syaukin, pokok yang berduri, atau ma'aduma minha, ataupun pokok berduri yang besar dan juga yang panjang menjalar, mana naik ke atas. Ini pengarang kitabnya hanya nak syarahkan lafaz yang terdapat dalam syair yang kita baca malam tadi. Kan kalau kita tengok kan, tahtazzul idatu bi aswaqi tu. Jadi beliau syarahkan apakah makna syair tersebut. Dan kemudian wa aswaqun jam'u saqin humizat wawuhu li tahtamil ad-dhammata kadha fil qamus. Dan aswaq pula ialah jamak pada saq. Jadi hamzah ni itu di mahmuz, waw ni itu di mahmuzkan. Maknanya
asalnya waw ni itu ditukarkan maksudnya hamzah ni itu ditukarkan menjadi waw. Hamzah ni itu ditukarkan menjadi waw. Jadi asalnya ialah saq, kemudian jamak dia ialah aswuq. Dan aswuq ini ialah memberi makna batang pokok tu, macam pokok kan, satu daun-daun dan ranting dia tu, dan kemudian batang tu Arab panggil saq, Arab panggil saq, dan jamak dia ialah aswuq. Jamak dia ialah aswuq. Jadi dia kata dimahmuzkan waw ni itu, makna waw ni itu ialah asal daripada hamzah, maksud daripada alif tu, supaya dia boleh menerima dhammah. Boleh menerima dhammah tu maksudnya kerana kalau alif tak boleh terima dhammah, tapi bila dah tukar jadi waw maka boleh terima dhammah. Kata fil qamus, seperti mana diterangkan dalam al-qamus al-muhit. Baik, yakni ba'da qatli Umar radhiyallahu anhu tahtazzul asyaru ala suqiha, iaitu maksud dia adakah selepas dibunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan bergoyangnya pokok di atas batang-batangnya. Mana adakah selepas terbunuhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu maka pokok akan bergoncang di atas batang-batangnya kerana kesedihan terhadap pemergian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dalam syair tadi ada lafaz juga al-bawa'iq. Jadi al-bawa'iq ni jam'u ba'iqah wa hiya dahiyah, mana musibah lah, memberi makna musibah. Bawa'iq jamak kepada ba'iqah. Kalau satu dia ba'iqah, jamak dia bawa'iq. Wahia ba'iqah ni iaitu memberi makna dahiyah. Dahiyah tu makna musibah. Kan dalam syair tu ada lafaz thumma ghadarta ba'daha bawa'iqa. Bawa'iqa tu iaitu apa dia? Musibah. Wal akmam, dalam syair tu juga ada lafaz al-akmam. Wal akmamu jam'u kimmin bi kasril kaf wa qad yudam ghita'u az-zahri wal wardi qabla an yatafattaq. Al-akmam ni jamak pada kimmun, jamak pada kimmun, iaitu dengan dibaca kasrahkan kaf, dan kadang-kadang dia ini didammahkan. Mana-kadang dibaca kimmun ataupun dibaca kummun. Jamak dia akmam. Jadi dia ialah selaput bunga ataupun selaput bunga mawar sebelum daripada dia terbuka. Maknanya dia selaput bunga sebelum daripada terbukanya. Kan kalau kita tengok bunga kan, sebelum dia nak mula membesar tu, dia akan macam menguncup. Lepas tu bila dan atas tu ada selaput luar. Bila dia nak terbuka, maka selaput tu pun hilang. Jadi maksud seolah-olah diumpamakan fitnah tu tersembunyi di dalam balik bunga tu, di tengah-tengah bunga tu. Okay, yakni apa maksud dia? Yakni tarakta dawahiya wa fitanan masturatan fi aghtiyatiha lam tadhhar fi hayatik wa innama tadhharu ba'daka. Iaitu maksud syair tadi, iaitu wahai Umar, adakah kau telah meninggalkan musibah-musibah dan fitnah-fitnah yang tersembunyi di dalam selaput-selaput bunga, yang tidak zahirnya fitnah itu pada ketika hayatmu, pada ketika engkau masih hidup. Wa innama tadhharu ba'daka, dan hanya sahaja fitnah itu akan zahir selepas engkau, mana selepas pemergian engkau. Wa akhsha bermakna adhun. Wa ma, kan ada syair itu, ma kuntu akhsha, wa ma kuntu akhsha, iaitu ma kuntu adhunnu, mana aku tak sangka. Wal himam bi kasril ha'il muhmala, bi kasril ha'il muhmala al maut. Jadi himam memberi makna maut. Ini juga syair ni diriwayatkan dengan dua bacaan. Satu dibaca wa ma kuntu akhsha an yakuna mamatuhu bi kaffai sabanta, tapi ada juga dibaca wa ma kuntu akhsha an yakuna himamuhu. Dalam syair tu tempat mamatu tu dibaca himamuhu. Jadi himam dengan mamat sama makna, iaitu kematian. Yakni ma kuntu adhunnu annaka mautahu yakunu bi kaffi. Iaitu aku tak sangka bahawasanya kematian Umar radhiyallahu anhu itu akan terjadi di tangan. Bikaf maksudnya di tangan. Dan kemudian wasabanta wasabanda bitta'i waddali biwazni fa'alla an-namir. Dan sabanta, dan juga sama ada dibaca sabanta atau sabanda, boleh dibaca dengan ta ataupun dal. Sabanta ta, kalau sabanda dibaca dal. Kan yang dalam syair tu kan, bikaffai sabanta, bikaffai sabanta. Jadi juga dibaca bikaffai sabanda, sama ada sabanta atau sabanda, wazan dia iaitu wazan fa'alla,
iaitu memberi makna harimau. Kemudian wal mutriqi, memberi al-mughdibi iaitu mana orang yang tengah marah. Kalau dalam sebenarnya dia situ dia baca dengan tarkib dia tu hal tu, tapi dia dibaca kasrah kerana mengikut wazan syair. Kalau kata dia baca tu jadi hal mutriqa, tapi oleh kerana dalam wazan syair maka dibaca mutriqi. Maknanya orang yang membunuh Sayyidina Umar, iaitu orang yang bermata biru dalam keadaan marah benci pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, wal narji' ila baqiyati hadithil Bukhari, dan mari kita kembali semula kepada baqiyah, maksudnya sambungan daripada hadis Bukhari. Hadis Bukhari yang dimaksudkan ni kat mana? Hadis Bukhari yang kita baca ini ialah yang muka surat 36 tu. Dekat muka surat 36 dan muka surat 37 kan kita ada baca semalam, iaitu dalam Sahih Bukhari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau kata aku menghadiri jenazah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iaitu sebelum beliau dikebumikan. Jadi kan beliau kata yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang, beliau mendoakan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi pengarang ni sambung balik hadis tadi, sambung balik hadis yang kita baca semalam. Jadi pengarang ini berkata, mari kita kembali semula kepada sambungan yang baki daripada hadis Sahih Bukhari. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, falamma qubida Umaru radhiyallahu anhu kharajna bih. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, kharajna bihi, maka kami telah membawa jenazah beliau keluar. Maknanya ni selepas dah diselesaikan beliau punya selepas dah diselesaikan beliau punya mandian jenazah dan sebagainya, maka kami pun bawa jenazah beliau keluar daripada rumah beliau. Baik, fantalaqna namshi yani ila hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kami pun membawa pergi jenazah beliau ini pergi kepada bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mana sekarang ni sebelah Raudah itulah kan, bilik Aisyah radhiyallahu anha kalau Madinah sebelah Raudah. Baik, fasallama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lalu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberi salam di pintu rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala yasta'dinu Umar bin Al-Khattab, qalat adkhiluh, dan beliau pun berkata, Umar bin Khattab meminta izin kepada puan. Lalu beliau pun berkata, qalat, mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, adkhiluh, bawa dia masuk, bawa oleh kamu masuk akan jenazah beliau. Maksudnya minta izin apa ni? Yang dimaksudkan dengan minta izin di sini iaitu minta izin untuk nak dikebumikan bersama dengan jenazah suami Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan maksud dikebumikan di perkuburan ayah suami beliau dan juga ayahanda beliau, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebenarnya sebelum daripada beliau meninggal dunia, beliau telah pesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebelum nak dikebumikan beliau supaya minta izin kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha untuk nak dikebumikan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sebab tu bila dah selesai nak ke bumi itu, jadi beliau minta izin kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada khiluh, Aisyah radhiyallahu anha berkata masukkan dia, mana bawa dia masuk. Fa'udkhila, maka beliau pun telah dibawa masuk ke dalam bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Fawudi'a hunalika ma'a sahibai, lalu beliau pun telah diletakkan, maksudnya ditanam di sana bersama dengan kedua sahabatnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Falamma furigha min dafnihi ijtama'a haula'ir rahtu yani ahlu syura. Bila dah selesai daripada pengebumian beliau, maka orang-orang itu telah berkumpul. Orang-orang ini telah berkumpul, iaitu yang dimaksudkan ahli syura. Ahli syura yang telah dilantik oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan kata, aku serahkan urusan khilafah ni dimesyuaratkan oleh 6 orang. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali kan.
Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kemudian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dan juga Sayyidina Zubair bin Awam, dan Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka ni pun, 6 orang ni pun berkumpul, yakni ala syura, ahli syura ni pun berkumpul. Faqala Abdul Rahman radhiyallahu anhu, ij'alu amrakum ila thalathatin minkum. Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu berkata, hendaklah kamu serahkan urusan kamu ini kepada 3 orang daripada kalangan kamu. Maksudnya kan 6 orang. Jadi kita jadikan urusan ni, maksudnya urusan, kita serahkan urusan nak jadi khalifah ni kepada 3 orang. Jadi maknanya pecah, jadi kecil lagi pada 3 orang. Faqala Zubair radhiyallahu anhu, qad ja'altu amri ila Ali radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, aku serahkan urusanku kepada Ali radhiyallahu anhu. Maknanya dia berlepas diri. Dia berlepas diri, dia kata aku berlepas daripada khalifah, aku lepaskan pada Ali radhiyallahu taala anhu. Wa qala Talha radhiyallahu anhu, Sayyidina Talha radhiyallahu anhu berkata, qad ja'altu amri ila Uthman. Aku serahkan urusan aku pada Uthman radhiyallahu anhu. Baik. Wa qala Sa'ad radhiyallahu anhu, qad ja'altu amri ila Abdurrahman. Dan Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu pula berkata, aku serahkan urusan aku kepada Abdurrahman radhiyallahu taala anhu. Jadi sekarang tinggal 3 orang. 6 orang tu, 3 orang dah seolah kita tertarik diri. 3 orang tu dah lepaskan diri dia, serahkan kepada siapa? Jadi yang diserahkan sekarang tinggal Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan seorang lagi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Faqala Abdul Rahman radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abdul Rahman radhiyallahu anhu berkata, ayyukuma tabra'u min hadzal amri fanaj'aluhu ilaihi. Mana satu antara dua kamu, salah satu antara dua kamu yang melepaskan diri daripada urusan ini, maka kami akan serahkan urusan ini kepada dia. Ini sebenarnya sahabat radhiyallahu anhum, kan mereka tak nak jadi pemimpin. Sahabat radhiyallahu anhum ni mereka tak nak jadi ketua. Jadi Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, kalau kita nampak seolah macam beliau buat helah. Dia kata, kalau antara korang dua ni, pada siapa tu? Maksudnya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dia antara korang dua, sesiapa yang kalau kata lepas diri, aku akan lantik bai'ah dia, aku akan bai'ah dia. Jadi macam dia menyebabkan mereka berdua tak dapat nak lari. Wallahu alaihi wal islam la yanzuranna afdaluhum fi nafsi. Wallahu alaihi wal islam ni maksudnya aku serahkan Allah dan juga Islam kepadanya, kepada orang itu. Mana antara kamu berdua, la yanzuranna afdaluhum fi nafsi, maka hendaklah orang yang paling afdal antara mereka, maksud antara kamu, hendaklah melihat dirinya sendiri. Hendaklah dia fikirkan tentang dirinya sendiri. Maksudnya siapa yang paling layak, dia kena fikir, dia kena terima beban tanggungjawab ni kalau dia rasa dia paling layak. Faus kita syaikhani yakni Ali wa Uthman radhiyallahu anhu. Lalu perkataan beliau itu telah menyebabkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhuma terdiam. Mereka jadi macam uskita ni, macam tergamam. Jadi Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jadi tergamam bila Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dah awal tarik diri. Faqala Abdul Rahman radhiyallahu taala anhu, afataj'alunahu ilayya wallahi alayya alla alu an afdalikum. Qala na'am. Kan, maka Sayyidina Abdul Rahman radhiyallahu anhu berkata, adakah kamu akan serahkan urusan ni kepada aku? Demi Allah, alayya alla alu an afdalikum, demi Allah menjadi tanggungjawabku, aku tidak akan cuai daripada mencari orang yang paling afdal antara kamu. Dia kata, kalau kamu nak serahkan pada aku, serahkan pada aku, maksudnya aku nak pilih siapa, kan, aku nak pilih siapa, maka bagi kepercayaan pada aku akan pilih siapa yang paling afdal antara kamu. Jadi aku berjanji untuk pilih antara yang paling afdal antara kamu, siapa yang jadi khalifah. Qala na'am, maka mereka berdua berkata ya. Mereka berdua tu Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fa aqadha bi yadi ahadima yakni Aliyan radhiyallahu anhu, faqala laka min qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qidami fil islami ma qad alimta.
Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu telah memegang tangan salah seorang mereka, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kau orang yang awal masuk Islam seperti mana engkau sendiri tahu. Kau orang awal masuk Islam seperti mana engkau sendiri tahu. Fallahu alaika la in amartuka la ta'dilanna wa la in amartu Uthmana la tasma'anna wa la tuti'anna. Maka aku serahkan Allah kepada engkau. Fallahu alaika tu maksudnya aku serahkan Allah kepada engkau. Sekiranya aku lantik engkau jadi ketua, mana aku jadikan kau sebagai khalifah, mana aku bai'ah kau jadi khalifah. Kalau aku lantik kau jadi ketua, hendaklah engkau berlaku adil. Tetapi walain amartu Uthman, kalau aku lantik Uthman jadi ketua, hendaklah engkau dengar dan kau taat. Ini Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, sebenarnya ini menunjukkan pada kecerdikan beliau. Beliau buat elah supaya beliau terlepas. Beliau buat elah supaya beliau terlepas. Dan lepas tu beliau susun supaya bagaimana orang yang selayaknya pegang jawatan khalifah. Jadi beliau kata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata, Ali, kau kerabat Nabi dan kau juga ialah orang awal masuk Islam, awalin. Jadi kalau aku nak berengkau, kalaulah contoh kata aku jadikan kau khalifah, kau hendaklah berlaku adil. Tapi kalau aku jadikan Uthman khalifah, hendaklah kau pun kena dengar cakap dia dan taat kepada Uthman radhiyallahu anhu. Qala na'am, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun setuju. Beliau kata, ya, baik, aku akan lakukan. Thumma qala bil akhar faqala lahu mithla dhalika. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman, summa qala ni Abdul Rahman. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu telah berkhala bil akhar, maksudnya beliau telah bercakap secara sendirian dengan yang seorang lagi. Seorang lagi maksudnya Sayyidina Uthman lah. Tadi dia cakap dengan Sayyidina Ali, lepas tu dia cakap pula dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu secara khala, secara bersendirian, secara maksud dengan asing. Faqala lahu mithla dhalika, lalu dia telah berkata kepada Sayyidina Uthman seperti itu juga, iaitu seperti mana yang dikatakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Falamma akhadha al-mithaqa qala, bila beliau dah ambil perjanjian daripada kedua-dua mereka. Akhadha al-mithaq ni, akhadha huwa tu rajak pada Abdul Rahman bin Auf. Jadi bila Abdul Rahman bin Auf telah ambil perjanjian daripada mereka berdua, dia dah minta ni juga cakap benda sama, yang ni pun sama. Qala, maka beliau pun berkata, irfa' yadaka ya Uthman fabaya'ahu. Lalu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf berkata, wahai Uthman, angkat tangan kau. Mana angkat tangan kau apa? Untuk nadi bai'ah. Fabaya'ahu, lalu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu telah membaiat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Fabaya'alahu Ali, lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun telah berbaiat kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Jadi maksudnya bila tinggal urusan daripada tiga orang, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhum. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu juga, masya-Allah, beliau tak nak terima jawatan yang berat ni, maka beliau telah melakukan satu cara supaya beliau selamat. Beliau takut nak terima jawatan ni, tapi beliau rasa yang layak antara dua orang ni. Tapi beliau nampak yang mungkin lebih layak, iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi mula-mula beliau bincang dulu secara bersendirian, dan ini pun bincang bersendirian. Jadi lepas dua-dua dah setuju dengan apa yang beliau cakapkan, lepas tu beliau telah melantik, kita kata melantik, maksudnya beliau telah berbaiat pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Bila beliau baiat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali pun dah janji bahawa kalaulah Abdul Rahman bin Auf ni baiat Uthman, maka beliau pun akan ikut. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun terus ikut. Bila Sayyidina Abdul Rahman bin Auf telah baiat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun terus baiat siapa? Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Thumma walaja ahlud dari fabaya'u. Kemudian selepas tu orang yang dalam rumah yang ada waktu tu, mereka pun semua telah masuk, lalu mereka pun telah berbaiat kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Baiat di sini maksudnya mereka telah menyatakan perjanjian taat setia kepada khalifah yang baru ini, iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Ni kisah dia secara ringkas. Kisah ini ialah sebenarnya ringkas ni. Dalam kitab ni kita baca ni ringkas, tetapi paling kurang kita dapat tahulah gambaran macam mana 6 orang itu mereka telah bermusyawarat sehingga
telah sampai kepada perlantikan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jadi khalifah selepas meninggal dunianya atau selepas kesyahidan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Kalau kita nak tengok cerita detail lagi, terperinci, kita boleh baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah pun ada karang kitab Tarikhul Khulafa. Dalam kitab tu pun ada diceritakan, tapi panjang sikit daripada inilah, terlalu detail sangat juga tidak, tapi ada sikit panjang daripada ini. Okay, baik. Zadat Tabarani fi riwayatih anna Abdurrahman daratil kal-lailata kullaha daratil kal-lailata kullaha ala as-sahabah wa man wafa al-madinata min ashrafin nas. Imam Tabarani telah menambah di dalam riwayatnya, apa yang dalam riwayat beliau, bahawasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah berlegar pada malam itu, pada sepanjang malam itu, kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan sesiapa yang datang ke kota Madinah daripada kalangan pembesar-pembesar. La yaqlu bi rajulin minhum illa amarahu bi Uthman, yang mana beliau tidak bercakap secara bersendirian dengan mana-mana lelaki daripada kalangan mereka, melainkan beliau menyuruh mereka supaya baiat Uthman radhiyallahu anhu. Maknanya dalam riwayat Tabrani ada sikit tambahan, iaitu apa dia? Malam tu sebelum beliau lantik Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu atau serahkan urusan khalifah kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdul Rahman juga beliau telah, macam kita kata, kalau bahasa kita macam kempen lah, macam kita kata kempen, tapi ni bukan kempen politik. Ini ialah kempen dimaksudkan, maksudnya beliau telah minta kepada semua orang, nanti kalau aku serahkan urusan ni kepada Abdul Rahman bin Auf, kepada Osman, korang semua terima tau, korang pun jadikan dia sebagai khalifah. Ini kerana beliau tengok memang Osman radhiyallahu anhu layak. Jadi bila malam tu beliau pergi jumpa dengan sahabat-sahabat, dan juga sesiapa kalau ada orang besar datang ke Madinah, pada yang beliau sempat jumpa, beliau akan bercakap perkara tersebut. Baik. Faqala ya Ali inni sa'altun nasa kullahum fama ra'aituhum ya'diluna bi Uthman. Lalu selepas tu beliau berkata, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, wahai Ali, sesungguhnya aku telah bertanya kepada seluruh manusia, maksud aku telah bertanya kepada semua orang, maka aku tidak melihat mereka menyamakan ya'dilu Nabi Uthman ni, terima dia, aku tidak melihatkan mereka menyamakan Uthman dengan sesiapa pun. Maksudnya kesemua mereka bersepakat bahawa orang yang paling layak ialah Uthman radhiyallahu taala anhu. Ini maknanya orang-orang pun setuju, mereka tak menyamakan Uthman dengan sesiapa pun. Maksud mereka kata Uthman ialah yang paling layak. Boleh jadi juga sebabnya Allah yang Maha tahu, boleh jadi juga sebabnya Allah Ta'ala yang Maha tahu. Dari segi umur juga, Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ialah lebih tua berbanding Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kerana tu juga mereka melihat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pada ketika itu, kita bukan bincangkan siapa mulia siapa tak mulia, tapi pada ketika itu dari segi untuk menyandang jawatan khalifah, iaitu mereka lihat lebih layak siapa? Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu lebih sesuai beliau. Wallahu alam. Baik, sambung. Tambihun. Tambih. Ini peringatan. Ulima min hadhil ahadith anna Umar radhiyallahu anhu kana ahabban nasi ila Ali radhiyallahu anhu. Dapat diketahui daripada hadis-hadis ini bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan orang yang paling dikasihi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa anna Aliyan kana ahabban nasi ila Umar radhiyallahu anhuma. Dan begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah merupakan orang yang paling dikasihi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita baca kisah yang telah lepas ni, kita dapat tahu bahawa Sayyidina Ali, orang yang paling Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sayang Sayyidina Umar. Dan begitu juga sama, orang yang paling Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sayang ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kama yadullu alaihi qawluhu in wallauha al-ajlaha al-hadith, seperti mana yang ditunjukkan oleh perkataan Sayyidina Umar, in wallauha al-ajlaha, mana kalau mereka serahkan urusan ni kepada Ajlah. Ajlah ni maksudnya siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kan semalam kita baca kan, bila 6 orang sahabat tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil sebelum beliau meninggal dunia, sebelum beliau wafat. Lepas tu, waktu tu bila mereka dah keluar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ada di samping beliau. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu cakap, beliau kata, kalau kata diorang lantik
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau panggil yang ajlah. In wallauha al ajlaha, kan, salaka bihimut tariqal aqwam, yang semalam kita baca. Kan, maknanya kalau mereka lantik Ali, maka dia akan bawa mereka ke jalan yang lurus. Ni pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maksudnya beliau juga percaya pada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, maknanya menunjukkan bahawa beliau tak ada bermusuh dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa annahu innama lam yuwallihil khilafata ma ikhbarihi bi awlawiyatihi makhafata an yasdura minal khilafati amrun fayakuna huwal mas'ula anhu. Tetapi dan juga dapat diketahui bahawasanya hanya sahaja Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak menyerahkan urusan khilafah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, walaupun beliau memberitahu bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tu yang paling aula. Tapi Sayyidina Umar tak lantik beliau. Kan anak beliau pun tanya, kan, kenapa ayah tak lantik dia? Dia jadi khalifah terus, cakap terus-terang, tapi ayah buat syura. Kenapa? Maqafata, ini kerana khawatir atau takut, kerana khawatir akan berlaku daripada khalifah, mana khalifah yang beliau lantik itu, apa-apa perkara yang menyebabkan beliau akan bertanggungjawab terhadap orang yang beliau lantik itu, kan, li'ilmihi annal fitnah taqa'u ba'dahu, kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tahu bahawa fitnah-fitnah akan timbul selepas daripada pemergian beliau. Walihadza qala, oleh kerana ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, la atahammaluha hayyan wa mayyitan, la atahammaluha hayyan wa mayyitan, aku tak nak menanggung urusan khilafah ini ketika hidup dan setelah mati. Fi jawab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, fa ma yamna'uka an tuwalli aliyan, iaitu sebagai jawapan beliau, sebagai jawapan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, iaitu beliau berkata, kenapa ayah tak lantik sahaja? Apa yang menghalang ayah daripada melantik Ali radhiyallahu anhu? Jadi mana bila Sayyidina Abdullah bin Umar tanya, kenapa tak lantik dia Sayyidina Ali terus, kan? Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah kata bahawa aku tak nak tanggung urusan khilafah ni hidup dan mati, kan? Mana apa? Mana aku takut kalau contoh kata aku lantik dia, lepas ni kalau dia buat salah, kan, jadi aku lah kena sebab aku yang lantik dia. Lebih kurang macam tu lah. Jadi aku tak nak ketika hidup aku jadi khalifah, lepas mati dah lah aku tak nak tanggung lagi urusan khilafah tersebut. Wa dhahara bihadha kadhibur rafidati wa iftira'uhum anna aliyan wa ta'aba lu'lu'ata fi qatl Umar radhiyallahu anhuma. Dan zahirlah, jelaslah dengan ini, dengan penjelasan ini atau dengan kisah tadi itu, telah zahirlah pendustaan puak Rafidah dan cerita yang mereka reka. Iftira' ni maksud cerita ke apa yang mereka reka-reka, rekaan mereka, bahawasanya kononnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau telah berpakat dengan Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kan. Ini mana Rafidah kata yang sebenarnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang Abu Lu'lu'ah tu bunuh Umar radhiyallahu anhu kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu na'udzubillah pakat dengan Abu Lu'lu'ah. Kenapa? Kononnya Sayyidina Ali benci dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kerana beliau tak lantik dia jadi khalifah, kan. Jadi itu pendustaan mereka. Sedangkan Sayyidina Ali begitu sayang Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu sayang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan beliau juga maksudnya sendiri menyatakan kelayakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah. Cuma beliau tak lantik kerana itu perkara yang beliau risaukan. Baik. Jadi wa annahu innama qatalahu an amri aliyin radhiyallahu anhu, dan juga apa dia? Kononnya iftira' mereka itu, iaitu apa yang mereka dakwa kononnya hanya sahaja Abu Lu'lu'ah ni telah bunuh Umar radhiyallahu anhu dengan perintah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa anna Umar radhiyallahu anhu innama ja'ala al-khilafata syura baina sittatin liyasrifaha an Ali radhiyallahu anhu. Ni semua pendustaan mereka. Apa lagi pendustaan mereka? Kononnya bahawa Umar radhiyallahu taala anhu beliau telah jadikan khilafah itu dimesyuaratkan antara 6 orang itu, dijadikan mesyuarat antara 6 orang itu untuk nak mengelakkan urusan khilafah tu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kan. Mereka dakwa bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila lantik syura itu sebenarnya nak elakkan atau orang kata nak jauhkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada jadi khalifah, kan. Sedangkan beliau boleh lantik dia tapi beliau tak lantik.
Jadi itu dakwaan dusta mereka. Wa anna, apa lagi dakwaan mereka? Wa anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu batana Uthman radhiyallahu anhu ala dalika. Dan juga mereka dakwa bahawa kononnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah batana ni maksudnya orang kata pakat diam-diam, telah berpakat diam-diam dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ala dalika. Ala dalika tu makna ala sarfil khilafah an Ali. Bahawa Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu telah berpakat dengan Uthman radhiyallahu anhu untuk menjauhkan atau mengelakkan urusan khilafah tu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ila ghairi dalika min az-zur wal buhtan, dan juga lain-lain daripada itu lagi daripada pendustaan dan juga pembohongan yang mereka telah reka-reka. Faqatalahumullah wa anna yu'fakun. Semoga Allah Ta'ala memerangi mereka. Perang maksudnya laknat. Semoga Allah Ta'ala perangi mereka atau melaknati mereka, anna yu'fakun, iaitu apabila mereka anna yufakun, iaitu apabila mereka membuat penipuan. Wa qatalahumullahu bima yaftarun, dan semoga Allah Taala memerangi mereka, melaknati mereka terhadap apa yang mereka reka-reka, terhadap apa yang mereka dustakan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita dah habis fitnah yang kedua, iaitu pembunuhan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan seterusnya ialah berkenaan dengan tajuk seterusnya ini, wa minha qatlu amiril mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini kita baca sedikit berkenaan dengan fitnah seterusnya, fitnah yang seterusnya, atau kita kata antara amarah, antara tanda-tanda kiamat yang seterusnya. Okey, wa minha ni apa dia? Iaitu minal amarat allati zaharat wa anqaradat. Antara alamat kiamat yang mana telah zahir dan kemudian dah habis, dan telah berlalu, iaitu termasuk dalam alamat kiamat yang dah lama berlalu, ba'idah, yang telah lama berlalu, iaitu pembunuhan Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, iaitu pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ani Zubairi radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu bahawasanya beliau berkata, beliau menceritakan, qatalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi rajulan min Quraisyin sabran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk dibunuh seorang, ini qatala ni bukan Nabi sendiri bunuh, maksudnya Nabi perintahkan untuk dibunuh seorang lelaki daripada Quraisy pada hari Fatah Mekah. Pada hari Fatah Mekah, Nabi SAW telah memerintahkan seorang lelaki dibunuh daripada kalangan Quraisy secara sabran. Sabran ni makna bunuh, orang kata bunuh pelan-pelan, kan? Orang kata bunuh secara seksa lah, bunuh secara seksa. Dia kadang ada orang, kalau contoh kata dibunuh terus pancung, kan? Zaman dulu terus pancung, penggal kepala dia, atau membuat macam mana terus mati, terus bunuh sekali. Tapi bunuh dipanggil qatal sabran. Al-qatlu sabran ni maksudnya bunuh dengan perlahan-lahan, kan? Seksa dia, macam contohnya penjara, tak bagi makan, tak bagi minum, biar mati. Ataupun seksa, sebat, pukul sampai mati. Ataupun belah macam dan seumpamanya. Jadi Nabi SAW pernah lakukan demikian pada hari Fatah Mekah. Ini sebenarnya peristiwa ini ialah kerana ketika peristiwa Fatah Mekah, ada beberapa orang yang mana ada dalam kitab sirah itu 20 orang lebih. Ada kata kurang, ada kata lebih kurang 22 orang atau lebih, yang mana Nabi SAW telah menghadarkan darah mereka. Baginda SAW telah menghalalkan darah mereka. Nabi kata, di mana kamu jumpa bunuh dia. Mereka ini buat kesalahan besar. Tapi akhirnya sebahagian daripada mereka Nabi telah maafkan, dan akhirnya mereka masuk Islam, kan? Antara contohnya anak Abu Jahal sendiri, Ikrimah tu. Tapi lepas tu Nabi SAW maafkan dia. Tapi ada di kalangan mereka yang mana telah ditangkap, dan ini buat kesalahan besar. Mereka ini masa ketika Nabi di Mekah, mereka buat macam-macam pada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kata, kalau siapa jumpa mereka ini, maka tangkap, bunuh. Dan ada antara mereka itu ditangkap dan dibawa di hadapan Nabi SAW. Baginda perintahkan dibunuh secara sabran, dibunuh secara perlahan. Baik. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu qurasyiyun ba'da hadzal yaumi sabran
illa rajulun qatala Uthman bin Affan faqtuluh fa illa taf'alu tuqtalu qatl asy-sya', rawahu al-Bazzar wa Tabarani. Kemudian selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan dibunuh mana-mana orang Quraisy selepas hari ini secara sabar. Sabran iaitu pembunuhan yang tadi secara perlahan. Tidak akan dibunuh mana-mana orang Quraisy selepas hari ini secara sabar, melainkan seorang lelaki yang telah bunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh itu hendaklah kamu bunuh dia. Sekiranya kamu tidak melakukannya, maka kamu akan dibunuh seperti kambing yang dibunuh. Seperti mana kambing disembelih, kambing dibunuh. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Tabarani. Jadi daripada hadis Nabi SAW ini membayangkan kepada kita betapa beratnya dosa pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Nabi kata lepas ni mana-mana orang Quraisy, selepas ni tak ada lagi orang Quraisy akan dibunuh macam ni. Maksudnya iaitu seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi kata kecuali nanti akan datang Uthman radhiyallahu anhu akan dibunuh. Jadi pembunuh dia itu Nabi SAW itu bunuh dia dengan cara sabran. Kan? Bunuh dia iaitu dengan cara sabran. Bunuh dia, kalau kamu tak lakukan, kamu akan dibunuh pula. Mana kamu akan dibalas. Seperti mana kambing yang mana dibunuh. Baik. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Tabrani. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala wa Uthman radhiyallahu anhu mahsur sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya beliau telah berkata, ketika itu Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu sedang dikepung. Apa dia beliau kata? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata ketika Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tengah dikepung, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu fitnatun wa ikhtilafun aw qala ikhtilafun wa fitnah. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya akan berlaku nanti fitnah dan juga ikhtilaf. Ikhtilaf maknanya berbeza pendapat, percanggahan pendapat, ataupun beliau kata dengan cara terbalik, ikhtilafun wa fitnah. Qala, maka beliau berkata lagi, qala ni makna qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qulna fama ta'muruna ya Rasulullah, maka kami pun bertanya, jadi apa perintah Tuhan kepada kami wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil amiri wa ashabi, maka hendaklah kamu berpegang dengan amir dan juga para sahabatnya, mana pengikut-pengikut dia. Makna waktu tu kalau berlaku fitnah dan juga berlaku ikhtilaf dan fitnah, maka hendaklah kamu berpegang pada amir dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi seolah-olah mengisyaratkan kalau contoh kata kamu sempat, kalau waktu tu Uthman radhiyallahu anhu dia amir, maka ikut dia, berpegang dengan dia. Wa asyara ila Uthman radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Mana mungkin Nabi tunjuk pada Uthman. Kan mungkin Nabi tunjuk macam ni ke, mungkin Nabi tunjuk macam ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada Uthman radhiyallahu anhu. Jadi seolah bila sahabat tanya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami nak lakukan waktu tu kalau berlaku ikhtilaf, berlaku fitnah? Nabi kata hendaklah kamu berpegang dengan amir dan pengikut dia. Nabi tunjuk Uthman waktu tu. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni Allah beri pada beliau keingatan yang kuat berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau banyak dalam hadis beliau kata bahawa bila Nabi bagi tahu pada aku perkara, kadang bila berlalunya zaman maka perkara itu aku nampak. Kan? Sebiji macam diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Hakim wa sahahu wal Baihaqi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mengatakan hadis ni sahih, dan juga hadis ni diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Uthman radhiyallahu anhu faja'ala yusirru ilaihi wa laun Uthman yataghayyar. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Faja'ala yusirru ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula yusirru ilaihi ni maksudnya berbisik-bisik kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, mana cakap perlahan dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sehingga kan waktu tu muka ataupun air muka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pun berubah. Maksudnya muka beliau mungkin waktu tu macam muka biasa, tapi lepas tu macam muka beliau jadi pucat
muka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jadi berubah. Falamma kana yaumud dari qulna ala tuqatil, qala la, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya amran fa ana sabirun alaih. Jadi apa itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita zaman beliau. Dan beliau berkata, jadi apabila berlakunya peristiwa Yaumud Dar. Yaumud Dar ni kalau terjemah hari rumah, maksudnya hari yang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dikepung. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sebelum beliau dibunuh, beliau telah dikepung oleh puak-puak orang-orang yang tak bersetuju dengan beliau, sehingga membawa kepada pembunuhan beliau. Beliau dikepung di rumah beliau sendiri, sedangkan rumah beliau betul-betul sebelah Masjid Nabawi. Waktu tu orang tak bagi beliau pergi ke masjid, air pun tak bagi beliau, sampaikan mereka tahan air, kepung rumah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, tak bagi beliau keluar daripada rumah beliau dan pergi ke mana-mana, makanan pun tak bagi, minum pun tak bagi, mereka kepung. Dan mereka nak bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Jadi hari itu dipanggil Yaumud Dar. Dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dikepung sebulan lebih telah dikepung di dalam rumah beliau. Ada kata kurang, ada kata lebih, dikepung dalam rumah beliau. Jadi bila peristiwa itu berlaku, falamma kana yaumud dar, bila peristiwa itu berlaku pada hari Yaumud Dar, iaitu hari yang Sayyidina Uthman dikepung dalam rumah beliau, maka kami pun berkata pada Uthman, ala tuqatil, tidakkah kau mahu memerangi mereka? Kenapa kau tak perang dengan mereka? Maksudnya kau kan khalifah, kau boleh keluarkan arahan kepada orang luar, pengikut kau, supaya pergi bunuh dia orang-orang yang berada yang kepung rumah kau tu, kan? Qala la, beliau kata tak. Kerana apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku satu perkara. Baginda telah pesan padaku, ahida ilayya amran, pesan padaku satu perkara, fa ana sabirun alaih, maka aku akan tetap bersabar di atas perkara ini. Nabi pernah pesan pada aku bahawa perkara ini akan berlaku. Jadi aku akan bersabar, aku takkan alirkan darah mereka. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sedia darah beliau mengalir, tapi beliau tak nak alirkan darah orang Islam. Jadi beliau kata, aku tetap akan bersabar. Tak apa, biar aku yang kena. Seolah macam kita kata biar aku kena, tapi jangan orang lain kena. Jadi aku akan bersabar. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa Sahahu wal Baihaqi wa Abu Nuaim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan hadis ni sahih, dan juga Imam Baihaqi dan juga Imam Abu Nuaim rahimahullah. Wa an Abdullah bin Hawalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzata yaumin tahjumun ala rajulin mu'tajirin bi burdatin yubayyi'un nasa min ahli jannah, fa hajamtu ala Uthman wa huwa mu'tajirun bi burdatin hibaratin yubayyi'un nas." Rawahul Hakim wa sahahu. Daripada Abdullah bin Hawalah, beliau berkata, daripada Sayyidina Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Dzata yaumin," makna pada satu hari nanti kamu akan kita kata tahjumun ni sini maksudnya macam orang kata mengerumuni atau meluru atau menyerang. Cuma maksud tahjumun ni bukanlah asal kadang tahjumun bermakna menyerang, tapi sini kita terjemah dengan macamnya kamu akan mengerumuni seorang lelaki yang berkelubung. Mu'tajir maksudnya yang berkelubung dengan seorang lelaki yang berkelubung dengan burdah. Kain burdah ni kain burdah, iaitu kain yang macam biasa buat ridak tu, kain daripada bulu. Jadi itu kain dipanggil kain burdah. Jadi Nabi kata pada satu hari nanti kamu akan mengerumuni atau kamu akan pergi meluru, kamu akan ramai-ramai mengerumuni kepada seorang lelaki yang mana mu'tajir, yang dia ni berkelubung dengan kain burdah, yubayyi'un nasa min ahli jannah. Iaitu lelaki ini dia akan berbaiat dengan orang ramai min ahli jannah, iaitu lelaki ini daripada ahli syurga, kan? Yubayyi'un nas min ahli jannah, maksud lelaki itu yang mana dia berbaiat dengan orang ramai, yang mana dia ini merupakan daripada ahli syurga. Fahajamtu ala Uthman, maka Abdullah bin Hawalah ni bercerita, maka aku pun telah pergi meluru pada Uthman. Maksudnya selepas tu lah, lepas dah
pada Nabi wafat semua pada zaman Sayyidina Uthman, aku pernah pergi pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wa huwa mu'tajirun bi burdatin hibaratin yubayi'un nas. Aku pun telah meluru pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Pada ketika itu beliau berkelubung atau beliau membalut tubuh beliau dengan kain burdah hibarah. Hibarah mana kain burdah daripada Yaman lah. Hibarah, kain burdah yang mana berjalur yang daripada Yaman. Itu kain lah, kain. Yang mana kain beliau membalut diri beliau dengan kain burdah hibarah. Ketika itu beliau sedang berbaiat dengan orang ramai. Mana waktu tu Nabi SAW sebelum Nabi wafat lagi, Nabi dah bagi isyarat. Satu hari nanti kamu akan pergi meluru mengerumuni untuk baiat Uthman. Dan dia ini ialah daripada ahli jannah. Jadi sahabat ni kata, Abdullah bin Awal ni kata, aku sempat waktu tu. Bila aku datang, orang ramai tengah mengerumuni beliau. Dan bila aku datang waktu tu, aku tengok Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tengah berkelubung atau pakai pakaian burdah, yang mana dia tengah berbaiat dengan orang ramai. Dan Nabi bagi isyarat, yang isyarat dia ialah apa? Min ahlil jannah, dia ialah merupakan daripada ahli syurga. Rawahul Hakim wa sahahu, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Wa an Murrah bin Ka'b radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara fitnatan faqarrabaha. Daripada Murrah bin Ka'b radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan mengenai fitnah. Faqarrabaha, lalu baginda telah mengatakan fitnah itu dekat. Qarrabaha ni maksudnya baginda menghampirkan fitnah itu. Maksudnya baginda membayangkan bahawa fitnah itu hampir. Bukan saja baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan Quran pun kan, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, kan, bagi tahu bahawa saah, kiamat tu dekat. Kan, sejak zaman Quran turun, kiamat dekat. Kamu kena sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga mengenainya. Jadi Nabi pernah sebutkan fitnah, yang mana ujian-ujian yang berlaku, Nabi mengatakan bahawa fitnah itu dekat. Famarra bihi rajulun muqanni'un bi thawbin. Maka telah lalu berhampiran Nabi SAW seorang lelaki muqanni' bi thawb, yang mana beliau menutupi muka beliau dengan selai kain. Muqanni' ni, muqanni' bi thawb, muqanni' bi thawb, muqanni' bi thawb. Macam mana nak terangkan? Dia panggil muqanni' ni, kita kena tahu cara buat dia. Ada kain ridak tak? Allah tak ada pula. Tak apalah. Maksudnya dia macam tutup ni, kemudian dia tutup macam ni. Kan? Kadang-kadang kalau orang-orang yang mana berada di padang pasir, kadang macam untuk elakkan debu, jadi kadang macam kain kan, kain serban tu kadang dia pusingkan balut dan dia tutup muka dia. Dan dia balut belakang. Itu di Arab dia panggil muqanni'. Dia muqanni' ni kadang-kadang ada, boleh juga, boleh baca muqanna', boleh situ muqanni' pun boleh. Jadi dia kadang-kadang boleh makna tutup kepala, tapi sini maksud dia tutup muka. Jadi lelaki tu waktu tu sedang macam tengah menyelubungi mukanya dengan satu selai kain. Faqala hadza yauma idin 'alal huda. Kan? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila tengok lelaki tu lalu, Nabi kata lelaki ini pada hari itu akan berada di atas petunjuk. Lelaki ini pada hari itu akan berada di atas petunjuk. Faqumtu ilaih. Maka sahabat ni Murrah bin Ka'b radhiyallahu anhu berkata, aku pun pergi berdiri meluru kepada lelaki tersebut. Fa idza huwa Uthman radhiyallahu anhu, maka lelaki itu ialah Uthman radhiyallahu anhu. Kan Nabi kata dia akan terselamat, berada di atas petunjuk. Bila sahabat dia tengok, rupanya orang tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kita baca sikit lagi sampai pada awal Mus'ab 41 tu. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Uthman, innallaha muqammisuka qamisan, innallaha muqammisuka qamisan ay muwallika al-khilafata, fa in aradaka al-munafiquna ala khal'i fala takhla'hum. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memakaikan kepada kau satu pakaian, qamis, satu qamis, pakaian, iaitu Allah akan menyerahkan urusan khilafah ni kepada engkau. Maka sekiranya orang-orang munafik hendak menanggalkan pakaian itu daripada engkau, maka janganlah kau tanggalkan pakaian itu. Urusan khilafah tu jangan lepaskan, kau pegang sungguh-sungguh. Itu jadi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi dah naskan bahawa bila beliau dapat khilafah, maka beliau tak boleh lepaskan pada orang lain. Kan Nabi pegang supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya beliau berpegang dengan jawatan khilafah tersebut.
kan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, jadi jangan pula ada orang lepas ni dia pula kata bahawa jadi kalau ni sekian maka tak boleh lepaskan jawatan dia. Kalau orang yang selain daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia tak dapat isyarat dari Nabi. Kalau Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia memang dapat nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan lepaskan. Tapi kalau orang lain tak boleh berdalilkan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kerana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu punya urusan khilafah tu nas dari Nabi, jangan lepaskan. Orang lain yang kata kalau aku dapat, aku tak lepas jawatan aku. Sebab sebenarnya dia tamak jawatan, lepas tu tak nak lepaskan dengan mendalilkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, jadi tak kena tempat. Baik. Jadi wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Uthman, innaka satalil khilafata min ba'di wa sayuridukal munafiquna ala qal'iha fala taqla'ha wa sum fi dhalikal yaumi tuftir indi. Rawahu Ibn Adi wa Ibn Asakir. Allahu akbar. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Osman, sesungguhnya engkau akan memegang jawatan khilafah selepas kewafatanku, dan orang-orang munafik akan hendak menanggalkan jawatan khilafah itu daripada engkau. Jadi jangan kau tanggal jawatan khilafah itu daripada engkau, dan jangan lepaskan, dan berpuasalah engkau pada hari itu. Maka kau akan berbuka puasa bersama-sama dengan aku. Nabi SAW dah beritahu dah, mana pada hari itu kau puasa, nanti maknanya pada hari pembunuhan beliau, nanti kau akan buka puasa nanti bersama-sama dengan aku. Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala awwalul fitani qatlu Uthman wa akhiruha khurujud dajjal. Daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, fitnah yang mula-mula berlaku, mana fitnah yang besar yang mula-mula berlaku ialah pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, dan akhir fitnah ialah keluarnya Dajjal. Maksudnya fitnah yang awal yang dahsyat pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, kemudian fitnah yang akhir yang dahsyat kan, iaitu keluar Dajjal. Tak dinafikan lepas tu awal tu ada lagi kan, kemudian tak dinafikan juga lepas tu ada lagi yang akhir tu, lepas Dajjal tu ada lagi fitnah lain, tapi maksudnya ini yang besar. Jadi satu pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, dan satu lagi ialah keluarnya Dajjal. Wa zada Ibnu Asakir fi riwayati walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin fi qalbi mithqalu habatin min qatl Uthman illa tabi'a ad-dajjal in adrakahu wa illam yudriku amana bihi fi qabrih. Dan Ibnu Asakir telah menambah dari riwayatnya, apa dia? Iaitu siapa kata? Iaitu Hudzaifah radhiyallahu anhu kata. Ibnu Asakir telah menambah dari riwayatnya, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada, iaitu Allah, demi Allah Ta'ala yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidak ada mana-mana lelaki yang di dalam hatinya ada seberat biji kesukaan terhadap pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu. Maka mana dalam hatinya ada keinginan bunuh Uthman, atau suka atau setuju terhadap pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, melainkan dia pasti akan ikut Dajjal kalau dia sempat jumpa Dajjal. Tapi kalau dia tak sempat jumpa Dajjal, dia akan beriman dengan Dajjal dalam kuburnya. Allahu akbar. Ni Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu kata. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu ni dipanggil sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu ni, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun bertanya berkenaan dengan fitnah-fitnah dan orang munafik kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Hudzaifah tak bagi tahulah kan. Bahkan Sayyidina Umar pun pernah tanya kepada beliau, adakah aku ni tergolong dalam munafik kan. Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu kata, demi Allah, mana orang adalah hatinya ada macam perasaan setuju ke atau suka terhadap pembunuhan Uthman, kalau Dajjal datang, dia sempat, dia akan ikut Dajjal. Kalau tak sempat ikut Dajjal, dia tak sempat jumpa Dajjal, dia akan beriman dengan Dajjal di dalam kuburnya. Dan selepas tu sambung wasababu qatli bil ikhtisar, sebab pada pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu secara ringkas ni kita akan sambung kemudian insya-Allah taala. Jadi saya fikir bila nak sambung ni, bila nak sambung insya-Allah. Berapa orang yang ni? Saya ingat nak sambung dalam, saya ingat Jumaat tak dapat lah, Sabtu
Ahad. Tak apalah, saya ingat saya akan insya-Allah sambungan dia saya akan bagi tahu nanti dalam FB insya-Allah. Kan saya akan bagi tahu bila kita nak sambung semula. Saya rancang yang untuk bacaan kitab ni mungkin dalam seminggu kita baca 2 kali lah. Cuma setakat ni saya tengah fikir lagi bilakah waktu yang sesuai. Kan bilakah masanya. Tapi saya rancang mungkin dalam seminggu tu kita baca dalam 2 kali lah paling kurang dalam seminggu kita baca 2 kali kan kita baca. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, bila kita baca ni sebenarnya kita bukan nak setakat nak tambah pengetahuan, tapi sebenarnya kita nak ambil iktibar. Dan seperti mana pengarang kitab ni bagi tahu, supaya kita bertambah lagi takut kepada Allah, bertambah lagi kesediaan kita, bertambah lagi persediaan kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas ni akan bagi tahu kan apakah sebab pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu secara ringkas. Kita akan sambung Musab 41 nanti. Wallahu alam. Baik. Allahumma inna na'udzubika min mudhillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa dharkil syaqa' wa su'il qada' wa syamatil a'da'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.